Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kini anda masih lagi bersama dengan saya Dan Inizal, dan sesi kita hujung minggu adalah waktu kita, masa kita untuk bersama dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi lagi kita dikurniakan satu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya ada di antara kita yang di luar sana dengan tenang sedang menghirup, kita katakan teh tarik mungkin, ataupun roti canai mungkin, rezeki daripada Allah Ta'ala. Tetapi untuk rohani, inilah dia Al-Quran, bekalan kita bersama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita akan bawakan kepada anda topik kita tafsir dan taranum, dan fokus kita pada kali ini adalah surah Az-Zumar, iaitu bermula pada ayat 73, 74 dan juga 75. Jadi saya kira penonton yang berada di rumah anda telah pun bersedia dengan kitab tafsir Al-Quran, iaitu Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi mari untuk hujung minggu ini kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, kita bawa family kita sekali duduk tengok Tanyalah Ustaz. InsyaAllah kita buka pada halaman 1239, dan pada masa yang sama kita mengambil juga keberkatan doa. Waktu pagi ni adalah antara waktu yang mustajab pesan Nabi SAW untuk berdoa. Bahkan ribuan jutaan umat Islam kini telah mula bergerak ke Muzdalifah untuk merayakan sambutan Hari Raya Aidiladha. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sebalik pagi yang penuh dengan ketenangan ini, kita akan dengar nanti bacaan ayat suci Al-Quran. Setiap hujung minggu kita nantikan suara ini. Seperti biasa. Tapi sebelum tu, seperti ingin saya maklumkan, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya bintang ilmuwan kita, panel undangan kami, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rafi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz nampak sihat? Sihat Ustaz. Ustaz nampak nak bodek sebenarnya ni. Ustaz nampak macam makin segak Ustaz ya? Ya ke? Terima kasih. Berkat Zulhijjah. Berkat Zulhijjah, mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Penonton, sekarang kita nak tadabbur ayat suci Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 73, 74 dan 75. Saya kira ada baiknya ada Al-Quran di hadapan kita, mushaf, anda pun telah duduk dalam keadaan yang suci, berwuduk dan sebagainya. Kita mohon Ustaz, panel kita untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sesi tadabbur kita 73, 74 dan 75. Silakan. Okay, terima kasih Dan Inizal, para penonton Tanyalah Ustaz yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Didoakan ibu ayah, para penonton sentiasa dalam dekapan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang penuh kemuliaan, 10 hari yang penuh dengan kehebatan pelbagai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sayogilah bagi mereka yang telah bangun berpagi-pagian hari ini dan juga telah memulakan kehidupan mereka dengan bersolat, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila diperhiaskan pagi ini dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan disusuli dengan memahami ayat-ayat tersebut demi mencari satu solusi yang lebih kondusif dan juga lebih terarah dalam kehidupan kita seharian. Surah Az-Zumar ayat 73, 74, 75. Saya akan baca, ibu ayah boleh ikuti sama-sama. Dan hari ini saya akan membacakan ayat-ayat ini dengan maqam ras. Lagu ras kita baca begini. Sebab cerita mengenai nak masuk syurga ni, kita baca lagu ras, lagu yang happy. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغه رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama membaca ayat daripada surah Zumar 73, 74, 75. Apa kata kita sama-sama lihat terjemahannya daripada pimpinan Ar-Rahman. Ayat ke-73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasuk. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Mereka pun masuk. Ayat ke-74. Serta mereka berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya.
Kami boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana saja kami sukai. Maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal. Ayat ke-75. Dan pada hari itu engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling arasy dengan bertasbih memuji Tuhan mereka, serta mereka dihakimi dengan adil, dan masing-masing bersyukur akan keputusan itu dengan mengucapkan, segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ini Zal, Ustaz, para penonton yang saya kasihi sekalian, ketiga-tiga ayat ini adalah penutup bagi surah Az-Zumar. Sebelum ini kita telah pun melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan daripada ayat 67, 69, 70 dan 71 dan 72 keadaan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah apabila mereka dibawa ke neraka Jahanam, dan mereka kekal di dalamnya kerana engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menafikan kerasulan nabi-nabi yang diutus dan juga ajaran yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Balasannya mereka kekal abadi di dalam neraka. Barangkali apa-apa ajaran atau barangkali ajaran dibawa oleh para rasul dan nabi itu tidak secocok dengan selera nafsu mereka. Kini ayat 73, 74, 75 adalah berita gembira bagi mereka yang beriman. Bagaimana Tuhan menyediakan syurga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan pemberian, penuh dengan kurnia yang tidak pernah dilihat oleh mata kasar manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas pada akal manusia. Begitu hebatnya nikmat Tuhan yang Tuhan janjikan. Inilah di antara tradisi pujukan ataupun asuhan daripada Al-Quran Al-Karim. Setelah diberitahu bencana yang sedia menanti bagi mereka yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, disusuli dengan berita gembira bagi mereka yang berkorban segala keinginan hawa nafsu, tunduk kepada perintah Allah. Balasannya syurga. Mereka juga dibawa berpasuk-pasukan untuk pergi ke dalam syurga. Sampai di pintu syurga, sampai di hadapan syurga, mereka akan dialu-alukan tanpa perlu mereka tunggu di pintu syurga. Pintu syurga sudah pun sedia terbuka bagi mereka yang beramal soleh sebagai satu penghormatan bagi mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam syurga mengikut kumpulan masing-masing. Ustaz dengan ustaz, para ulama dengan para ulama, para nabi dengan pengikutnya. Dan masing-masing akan ada grup masing-masing. Itu disebutkan sebagai zumar. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan atau kumpulan yang dinaungi dan kumpulan yang telah memenuhi citra Al-Quran mengikut ajaran yang telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita kena berdoa, ya Allah, biarlah kami ini dibangkitkan dan dibawa ke mahsyar kelak atau ke syurga kelak bersama orang-orang yang beriman kepada Engkau, bersama para nabi, para rasul, ataupun bersama kumpulan-kumpulan yang akan dilorongkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan dialu-alukan oleh barisan para malaikat dengan kata-kata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera ke atas kamu, kesejahteraan ke atas kamu di atas apa-apa yang telah kamu lakukan, ataupun selepas ini tidak ada kesengsaraan, tidak ada letih, tidak ada lelah. Sekarang masa untuk menikmati pelbagai nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang telah dijanjikan kepada kita semua, nikmat ataupun kita katakan rasa kemuncak, Ustaz, ya, dalam melakukan amal ibadah. Penonton, untuk tafsir ayat 74 kita kembali selepas ini. Tawakuf seketika.
Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekarang kita nak kembali di dalam sesi pengajian kita hujung minggu madrasah kita. Anggaplah Tanyalah Ustaz ini sebagai satu platform madrasah anda untuk memahami Al-Quran, tafsir dan juga taranum. Baik, jom kita sibukkan diri kita. Sekarang ni kita masih lagi seandainya ada di antara penonton yang mempunyai tafsir pimpinan surah Ar-Rahman, sila buka pada halaman 1239 dan kita nak teruskan dengan tafsiran ayat 74. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih pada Inizal. Sementara break tadi tu sempat scroll tengok ramai yang mengikuti pengajian kita pagi ini, dan kita mohon juga kalau boleh dipanjang-panjangkan share itu supaya kita dapat pahala pada pagi ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang memberi komen, Masya Allah, dia kata seronok dan nak habis dah surah Zumar Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kerana kesetiaan ibu ayah para penonton. Dia setiap surah kita belajar mengikut kita bawa kepakaran dalam bidang tafsir, kita mengaji, kita perhalusi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadikan kita lebih rasa sayang dengan Allah, lebih rasa sayang dengan Al-Quran Al-Karim, bukan untuk bacaan semata-mata, untuk penghayatan dan juga untuk pelaksanaan. So, kita dah masuk ke ayat ke-73 sampai 75. Tadi saya bagi gambaran awal mengenai ketiga-tiga ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi berita gembira bagi mereka yang taat patuh kepada perintahnya, dan bagaimana syurga mengalu-alukan kedatangan mereka. Penjaga-penjaga syurga juga tersenyum lebar mengalukan mereka dengan senyuman, dengan panggilan, dengan sebutan, dengan begitu meriah sekali. Mereka mengikut riwayat, malaikat akan berbaris mengalu-alukan kedatangan ahli syurga. No more question, kata orang. Tak ada soal jawab macam mana ahli neraka. Ahli neraka sampai aja, pintu masih tertutup. Kemudian malaikat yang jaga neraka tu tanya dulu, korang ni boleh sampai sini ni, tak ada Nabi ke yang datang ajar kamu? Tak ada ke Nabi datang ajar kamu buat tinggalkan benda yang tak elok, buat benda baik? Tak ada ke? Kata ada. Ada. Habis? No more answer. Nak buat macam mana? Keinginan nafsu dan juga suka kepada dunia berlebihan sehingga mengaburkan mata mereka, tidak dapat melihat ajaran dibawa oleh Nabi dan Rasul itu sebagai satu tuntutan. Jadi oleh demikian masuk dalam neraka. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Itu balasan bagi mereka yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang nak masuk syurga, malaikat mana tanya? Malaikat tak tanya, engkau masuk syurga ni sebab apa? Tak tanya dah. Malaikat tak tanya. Malaikat kata, silakan, ahlan wa sahlan, salamun alaikum. Kesejahteraanlah ke atas kamu, keselamatanlah ke atas kamu. Lepas ni no more susah-susah. Tak ada susah-susah untuk beribadat, tak ada tekanan hidup, tak ada dia kata apa, tak ada, dia yang ada hanyalah kenikmatan, keindahan dalam syurga. Kemudian ada perkara yang disebut oleh ulama. Kalau kita perhatikan ayat 73 tu, mohon kalau boleh ayat tu dipaparkan, kita lihat bersama-sama teks Arabnya. Ya, cuba ibu ayah lihat. Ayat ke-73. Dia sangat berbeza dengan ayat 71. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Lihat, ada waw di situ. Nampak ada waw? Waw. Ayat yang sama sebelum itu, ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Tapi di sini ada waw. Ada waw. Kalau perhati, cuba tengok, cuba pinjam mata kejap, tengok ayat 71, 73. Sebelum kalimah futihat pada ayat 71 tak ada waw. Pada ayat 74 sebelum futihat ada waw. Dia bukan, waw tu datang bukan saja-saja ataupun bukan tanpa maksud. Waw itu adalah waw hal. Ulama bincang waw hal. Waw yang menggambarkan keadaan. Waw yang menggambarkan keadaan keadaan pintu syurga tu. Wow. Keadaan pintu syurga.
Kerana pintu syurga ketika kehadiran ahli syurga sudah sedia terbuka. Kita tengok ayat 71. Ayat 71 kita tengok juga sebab kita nak bagi betul-betul ibu ayah dan juga para penonton faham kenapa pada ayat 71 tak ada waw dan pada ayat 73 ada waw. Lihat, terima kasih kepada penerbit paparkan ayat ini. Cuba kita lihat. Cuba lihat pada ayat abwabuha wa qala lahum khazanatu. Sebelum itu hatta idza ja'uha futihat. Tengok sebelum futihat tu tak ada waw. Sebelum futihat idza ja'uha futihat. Tak ada waw. Boleh follow kan, tengok pada Asya tu, nampak tak ada waw di situ yang saya tunjuk tu. Tak ada waw. Tapi dalam ayat 73 yang tu bila tak ada waw, bila dalam ayat 71 tak ada waw, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pintu neraka tertutup. Bila ayat 73, pintu syurga sudah sedia terbuka, already open for you. Pintu syurga sudah terbuka. Itu dipanggil waw, waw hal. Waw yang menggambarkan keadaan pintu syurga itu terbuka. Masya Allah Ustaz, huruf waw saja boleh menggambarkan keadaan syurga itu. Waw saja. Wow, satu wow. Cuba bayangkan betapa besarnya maksud wow dalam Al-Quran. Wow ni wow bayaniyah, wow itu boleh jadi wow hal, wow ataf, wow qasam. Wow saja ada macam-macam maksud yang boleh difahami bila dimasukkan di dalam ayat-ayat sama ada ayat dalam dari sudut grammar bahasa Arab apatah lagi dalam Al-Quran. Baik, kita lihat. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Lalu dikatakan kepada mereka oleh penjaga-penjaga syurga, salamun alaikum, salam sejahteralah ke atas kamu. Tibtum fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga, kekal abadi di dalamnya. Kalau ahli neraka pun kekal abadi, ahli syurga juga diberi kekal abadi, menikmati pelbagai nikmat di dalam syurga. Itu ayat 73. Boleh kita 74 ni Nizam? Boleh Ustaz. Tapi boleh? Sebelum tu alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua teliti di dalam membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Itu baru beza dua ayat Ustaz ya. Yep. Bahkan kita masih lagi ada berbaki beberapa ayat kemuncak untuk pagi ini. Yeah. Kita hadamkan dahulu ilmu yang telah diberikan, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali selepas ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, semakin lama kita membaca Al-Quran, semakin lama kita memperhatikan ayat demi ayat, rupanya ada perbezaannya, rupanya ada nikmatnya terasa apabila kita huraikan ayat tersebut satu persatu. Baik, mudah-mudahan saya doakan 3 ayat yang terakhir untuk pagi ini bagi surah Az-Zumar memberi satu suntikan semangat kita, semakin rancak kita untuk melakukan amalan ibadah, semakin rasa bertambah minat kita ataupun gairah diri kita untuk membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Jom Ustaz, kita teruskan dengan ayat 74 tafsiran untuk pagi ini. 74. Tapi sebelum itu ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kumpulan mana kita akan pergi. Dengan kumpulan mana? Agak-agak dari Nizal nak masuk kumpulan mana? Allah so para solehin lah. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kita semua ikut dalam kumpulan para solehin, para ulama dan juga amilin dalam ayat seperti mana disebut dalam ayat ke-74. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, hadisnya agak panjang, saya bacakan. Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannati ya ibadallah hadha khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang berinfak hartanya sebanyak 2 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diseru masuk pintu syurga melalui pintu jihad. Ya ibadallah, hada khair. Faman kana min ahli solah, kalau dia tu tergolongan orang yang ahli solat, suka jaga solat, solat awal waktu, qabliyah, ba'diyah. Kita kadang-kadang tak sempat nak buat, tapi nak kata ini sebagai motivasi, jaga solat, jaga betul-betul solat dia, maka dia juga akan dipanggil masuk mengikut pintu solat. Maksud di syurga itu ada pintu namanya pintu solat. Ada pintu ni pintu solat. Kemudian ada juga pintu jihad. Orang yang berjihad pada Allah, jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada jihad ilmu, jihad menuntut ilmu, jihad dalam menegakkan agama Allah, jihad nafsu. Jadi pintu jihad. Dan ada pun mereka yang banyak selalu suka berpuasa. Barangkali ramai juga hari ini berpuasa kerana 9 Zulhijjah di Malaysia ini. Jadi kita akan berpuasa hari ini sebagai puasa hari Arafah mengikut matlak di negara kita seperti yang ditetapkan oleh para ahli falak di tanah air. Semalam umat Islam berwukuf di Arafah, hari ini kita mengikut kiraan 9 Zulhijjah kita berpuasa hari ini. Saya semalam saya puasa, hari ini pun saya puasa. Saya nak ambil dua hari berpuasa. Paling tidak semalam jatuh hari Tarwiyah, hari ini saya berpuasa 9 Zulhijjah. Kepada mereka ibu ayah yang berpuasa, taqabbalallahu minna minkum, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang banyak berpuasa, ada pula pintu Ar-Rayyan, namanya pintu Rayyan. Kemudian bagi mereka yang kuat bersedekah, juga termasuk dalam orang masuk syurga, dan ada pintu namanya pintu sedekah. Mengikut Imam Al-Jauzi, Imam Ar-Razi dan juga ahli-ahli tafsir yang lain, mereka kata bukan ini saja pintu syurga, banyak lagi pintu syurga. Bermaksud banyaknya laluan yang boleh kita pilih untuk masuk syurga. To enter the heaven, you must find out your own way. Kata orang putih, cakap orang putih pagi ni. Sempurna 9 Zulhijjah. Jadi kita nak masuk syurga, kita cari laluan kita. Di mana kekuatan kita, strength kita. Kita nak selalu puasa, mungkin kita bukan orangnya. Kita nak jaga solat, banyak solat, mungkin kita bukan orangnya. Kita jaga yang fardu saja. Tapi mungkin juga kita ni rezeki lebih, kita boleh cari pintu sedekah. Mungkin juga kita ini seorang yang ada kekuatan untuk buat birrul walidain, buat kebajikan ibu bapa, buat jaga betul-betul. Mesti ada satu amalan yang kita jaga secara konsisten, yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala melayakkan kita masuk syurga. Jangan lupa, pintu syurga itu banyak. Pintu syurga itu banyak dan peluang itu masih ada lagi. Ayat ke-74. Wa qalul hamdulillah. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan berkatalah mereka bila mereka masuk syurga, khazanat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bila dah masuk ke dalam syurga ramai-ramai, mereka melihat. Siapa mereka? Tuan-puan, saya insya-Allah kita akan melihat segala macam nikmat yang terbentang di hadapan kita dengan pelbagai keindahan. Syurga, tuan-tuan, syurga. Allahu Akbar. Syurga ini mala ainun ra'at. Mata kita ni tak pernah lihat lagi. Boleh tuan-tuan beritahu saya negara yang tuan-tuan pergi paling indah? Which part in this world that you feel is very, very interesting, beautiful, amazing? Boleh bagi tahu saya. Pulau mana tuan-tuan pergi? Krabi, Pulau Redang, mana? Sipadan. Kalau negara New Zealand, Canada, mana negara? Switzerland, mana negara paling cantik yang kita pergi? Atau kita pergi ke mana tempat paling cantik kita pernah pergi? Semua itu dunia, tuan-tuan. Indahnya kita kata Masya Allah. Berapa lama kita akan tahan lihat? Tapi syurga tak ada penghujung keindahannya. Dan Izal, Ustaz, kita ada satu perkara yang saya rasa perlu dibetulkan mengenai mengalir syurga, mengalir sungai di bawah syurga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai, jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Lalu ada orang terbayang macam syurga ini dia istana yang ada kaki yang tinggi,
tiang yang tinggi, tinggi istananya, lalu sungai mengalir di bawah istana tersebut. Itu bukan gambaran yang diberikan oleh Al-Quran. Itu barangkali banjir. Tapi bila sebut banjir ni, saya teringat apa yang menimpa kaum muslimin ataupun penduduk di Baling. Kita doakan Nizal dan juga para penonton supaya Allah mengangkat musibah yang menimpa mereka yang hampir 2,000 orang terkesan dengan bencana tersebut. Kita doakan supaya Allah pulihkan keadaan mereka, murahkan rezeki dan diberi kesabaran, ketabahan. Dan kita ucapkan syabas dan tahniah kepada NGO-NGO, kepada kumpulan masyarakat yang prihatin menuju ke sana untuk mengantar pelbagai bantuan dan juga pertolongan. Bukan senang untuk mendepani satu ujian bila lihat rumah hanyut, kereta hanyut, binatang-binatang ternakan hanyut. Semoga mereka sabar. Jadi saya nak beritahu, syurga yang mengalir di bawah hanya sungai-sungai, nak kata eksklusifnya tempat tinggal ahli syurga Da'i Nizal, mereka duduk di kawasan lereng-lereng bukit, kawasan tinggi. Sekarang ni kalau nak tengok kawasan rumah yang paling mahal, dia mesti di hill. Hill, atas bukit. Ya, Ustaz. Bila duduk hill, dia duduk dekat beranda, dekat hill dia, dekat istana dia. Dia tengok ke bawah, di bawah, di jerun di bawah tu ada sungai mengalir. So dia akan enjoy melihat sungai-sungai mengalir daripada beranda-beranda rumah dia. Begitulah gambaran keeksklusifan. Lalu dilihat budak-budak main di tepi sungai. Masya Allah, bukan satu jenis sungai kan? Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air bersih, air yang jernih. Air yang paling mahal berapa sekarang? Air apa sekarang ni? Air jernih pun berpuluh ringgit. Nah, ya, air jernih bersih. Dan juga ada arak, sungai arak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan pelbagai. Bila masuk dalam pelbagai nikmat, masuk dalam tu sadaqana wa'dahu, mereka akan terus terpacul mengucapkan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Ya Allah, terima kasih Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah telah membenarkan segala janji-janji yang masa di dunia kami dengar. Sebagainya kami dengar dalam Tanyalah Ustaz. Diceritakan, telah diberitakan. Kita pun baca Quran, cerita mengenai syurga, bidadari, makanan, keindahan, pakaian, istana, tempat tinggal. Semua kita dengar. Pada hari tersebut, alhamdulillahilladzi awrathanal arda natabawwa'dahu. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan janjinya, wa awrathanal ard. Di sini ulama berpendapat bumi yang diwariskan itu adalah bumi syurga. Ada juga yang berpendapat bumi di dunia ini memberi kita peluang untuk mencari rezeki, untuk kelangsungan hidup, survival, life survival. Semua kita dah nikmati. Tapi ada juga pendapat bahawa syurga bumi syurga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Allah bagi pilihan. You nak duduk mana, duduklah. Tiada sempadan, tak ada geran. Kan, ini kawasan saya, tak boleh masuk ini kawasan. Luas, seluas-luasnya. Orang tak berebut. Orang tak berebut di syurga tu. Min haitsu nasya', min haitsu nasya', di mana saja. Allahu akbar. Bila kata haitsu nasya', di mana-mana saja kita nak nikmati, kita nak ambil nikmat. Fa ni'ma ajrul amilin. Yang demikian itu adalah nikmat limpah kurnia balasan bagi mereka yang beramal. Fa ni'ma ajrul amilin. Allahu akbar. Da'i Nizal, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ni'ma ajrul amilin. Kita masuk dalam amilin, golongan yang beramal, bukan sekadar dengar dan jadikan sebagai halwa telinga. Mesti ada usaha yang dilakukan, mesti ada desakan dari dalam untuk kita mahu melakukan perkara-perkara yang kita kita warisi daripada Al-Quran dan warisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seronok bila kita dengar Ustaz sebut apa ni berkenaan dengan alternatif ataupun option banyak pintu-pintu untuk kita masuk dalam syurga Ustaz ya. Betul. Antaranya macam pintu sedekah, pintu beramal ibadah, pintu solat dan sebagainya. Mudah Ustaz, hujung minggu adalah waktu kita bersama dengan Al-Quran. Orang yang cinta dan sayang dengan Al-Quran juga ada pintu khusus untuk mereka. Mudah-mudahan penonton, jom terus kekal setia bersama dengan kami kembali selepas ini.
penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pagi ni kita tak nak lemau-lemau sangat, kita nak aktif, kita nak ada rasa macam satu energetik lah Ustaz kan. Bila kita dengar tafsiran ayat suci Al-Quran, mungkinlah pada pandangan anda kita melihat tafsir surah Az-Zumar ayat 73, 74 dan juga 75 sekadar okey, saya baca, saya tadabbur. Tapi bila Ustaz dah hurai, sepatutnya ada rasa satu semangat nak tadabbur tu, terutamanya untuk diri saya sendiri. Apabila Ustaz kongsikan kepada kita sebagaimana banyak sebenarnya pintu-pintu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi setiap hujung minggu masa kita semua bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada pintu khusus kepada mereka pecinta Al-Quran. Baik, sekarang ni kita nak sambung tadabbur pada ayat 75 wa taral malaikah. Silakan Ustaz. Terima kasih dan Inizal kepada para penonton yang setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Ayat ke-75, kita baca dulu ayat 75 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral malaikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Dia bila baca lagu Bayati tadi tu, menggambarkan bagaimana para malaikat berhimpun di keliling arasy Tuhan. Wa taral kita baca, melihat para malaikat itu bertebaran dan mengelilingi arasy Tuhan. Hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Bertasbih memuji Tuhan mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ibu ayah, cuba lihat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah nak beritahu kepada kita melalui present tense ataupun fi'il mudhari' bahawa para malaikat tidak pernah berhenti daripada hari mereka diciptakan, daripada cahaya kan, malaikat diciptakan daripada nur sehinggalah hari hayat mereka yang terakhir, sebab malaikat pun ada tempoh hayat. Jadi sampai ke hujung hayat mereka, mereka tidak pernah berhenti bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan demikian pun para malaikat tidak diuji kan? Para malaikat tidak ada ujian seperti mana ada ujian pada kita, sebab malaikat dijadikan semata-mata untuk taat kepada Allah. Manusia, kalau antara kita dengan malaikat, malaikat ada akal, malaikat ada iman, malaikat, tapi malaikat tidak ada nafsu. Manusia ini ada akal, ada nafsu, ada jasad. Jadi beza. Jadi antara kita dengan malaikat, kita ada nafsu, malaikat tidak diberikan atau tidak dibekalkan nafsu. Oleh demikian para malaikat ini sejak hari mereka dijadikan sampai hari akhir hayat mereka, mereka sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara perkara yang disebut oleh para malaikat apabila Allah beritahu kepada para malaikat bahawa Allah nak jadikan khalifah, iaitu Adam alaihi salam di atas permukaan bumi. Malaikat kata, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan bertasbih memuji Engkau wahai Tuhan, masa kan perlu lagi manusia atau makhluk lain diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan manusia ini untuk semata-mata bertasbih, tetapi manusia diciptakan sebagai khalifah, mengurus, mentadbir dan juga melunaskan tanggungjawab mereka di atas permukaan bumi. Sebab itu para malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji Tuhan sepuji-pujinya. Mereka akan memuji aja Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila lihat kepada ayat ini,
Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagaimana para malaikat mengelilingi arasy Tuhan. Ada beberapa pendapat ulama, di antaranya Sa'alabi sebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaklumkan bahawa pada hari kiamat akan dapat dilihat para malaikat sedang beredar di keliling arasy, bukan bertujuan untuk beribadah kerana taklif sudah terhenti pada saat tersebut, iaitu pada hari kiamat. Akan tetapi berlegar dengan gembiranya di sana. Maksudnya para malaikat bergembira. Malaikat ni terbang, malaikat ni boleh berlegar, malaikat ni boleh, ya, mereka dikurniakan sayap untuk mereka terbang. Berbeza kan dengan makhluk yang lain. Jadi mereka kegembiraan kerana akan sudah tiba masanya Tuhan memberi judgment, memberi keputusan. Manusia kemudian akan dihakimi dengan seadilnya, yang sama ada masuk ke syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Tapi dalam ayat ke-74-75 ni membincangkan mengenai bagaimana nikmat Tuhan bagi untuk masuk syurga. Menurut Ibnu Atiyah, seorang ahli tafsir, terdapat saranan untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala selepas majlis-majlis dan perhimpunan. Maksudnya kita digalakkan, kita disarankan supaya penghujung majlis ini kita sudahi dengan tasbih. Betul lah, kita biasa baca, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Biasa da'i-da'i kita pun penghujung rancangan Tanyalah Ustaz akan pesan kepada kita, sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Tasbih kafarah, tasbih subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan apa-apa tasbih kita kena baca sebagai menebus kesalahan, kesilapan sepanjang perbicaraan kita. Betul. Ialah 2 jam kita bersiaran, ibu ayah, barangkali ada salah silap di pihak saya, tersalah bicara, mungkin juga ada tersilap bagi pandangan, tapi semua itu kita tebus dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran ini diambil daripada ayat ini yang menunjukkan bahawa orang bertakwa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala selepas diadili sesuatu hukuman. Dan ada juga pendapat sebut setelah Allah beri keputusan masuk syurga, jadi mereka akan bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itu daripada sekarang kita kena biasakan melazimi lisan kita ni sebut alhamdulillah. Selalu sebut alhamdulillah. 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 Alhamdulillah besar maksud dia. Kita pernah bincang dalam ketika kita tafsirkan surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah pangkalnya dimulakan dengan alhamdulillah? Sebab Allah Subhanahu wa taala mahukan kita berterima kasih kepada dia dalam segenap segi pemberiannya. Maksudnya berapa ramai di antara kita pagi ni terima kasih mata dia boleh buka. Berapa ramai di antara kita sudah terima kasih kepada telinga dia dengar, mulut boleh berbicara, kaki tangan dia boleh bergerak, dia boleh bangun pagi daripada katil, boleh berjalan pergi ke bilik air. Ada orang tak boleh bangun nak pergi ke bilik air pun tak boleh. Jadi Allah bagi pelbagai nikmat. Bila masa kita cakap terima kasih pada setiap satu nikmat tu, jadi dengan alhamdulillah saya dah cakap terima kasih. Secara umumnya berterima kasih kepada Allah setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diberikan keputusan oleh Allah, wa qila alhamdulillah rabbil alamin, setelah diputuskan dengan seadil-adilnya, Allah Subhanahu wa taala tidak kurangkan sedikit pun daripada amalan manusia daripada tidak diadili. Setiap amalan kita akan diadili, baik sama ada baik ataupun buruk, semua itu akan dapat balasan. Dan pada ketika itu waqila alhamdulillahi rabbil alamin, lalu dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Tengok dalam ayat ni berapa kali sebut alhamdulillah. Perbanyakkanlah menyebut alhamdulillah. Kalau ikutkan banyak yang kita kena syukur Ustaz ya. Bangun awal pagi. Mungkin ada yang tengah tengok Tanyalah Ustaz ni sambil hirup apa ni, kita teh tarik dan sebagainya. Allahuakbar. Baiklah Ustaz, saya nak dapatkan mandat kita nak baca soalan. Boleh Ustaz? Boleh, Okey, silakan. Ustaz pun dah bagi lampu hijau. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaunter soalan kini dibuka. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan Facebook kita yang pertama untuk pagi ini. Soalan daripada saudari Izzara Zulaika merujuk kepada ayat 73. Bagaimana keadaan gambaran ahli syurga ketika itu disebabkan sudah tersedia 8 pintu syurga? Ada riwayat menyatakan jarak antara pintu ke pintu seperti jarak dari Mekah ke Basrah.
apakah di sini menggambarkan betapa ramai penghuni syurga ketika itu bersama Panji mengikut nabi-nabi mereka? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Izzara atas soalan tadi, bagaimana keadaan orang nak masuk syurga. Kalau mengikut Izzara sebut ada 8 pintu. Mengikut riwayat-riwayat yang kita baca, lebih daripada 8. Mungkin juga kita akan jumpa riwayat ada sebut 7, ada sebut 8, ada sebut 12. Jadi ini menggambarkan bahawa bilangan pintu syurga itu banyak, tidak terhad kepada 8 atau kepada 7. Sebab banyak lagi pintu-pintu syurga yang tidak dinyatakan dalam beberapa riwayat. Kita kena kumpul semua riwayat itu, baru kita akan dapat lihat berapa banyak dan berapa luasnya pintu-pintu syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Adapun jarak di antara ahli syurga dengan pintu syurga itu seperti Basrah dengan Mekah, itu saya tidak pula jumpa apa-apa riwayat, tapi yang disebut mungkin dia nak ambil bilangan 500 tahun perjalanan kot. 500 tahun perjalanan di syurga ini atau di akhirat ini, perjalanannya sangat-sangat luas. Kalau disebut pohon dalam syurga, ada pohon-pohon yang besar ini, dia redup ataupun teduhan pohon ini daripada hujung teduhan sampailah ke pangkal pokok 500 tahun perjalanan. Boleh Da'i Nizal dan juga para penonton bayangkan betapa besarnya pokok tersebut. Itu baru pokok, bayangkan jarak. Mungkin jarak itu dia jauh, menggambarkan satu, menggambarkan ianya adalah luas. Yang keduanya menggambarkan perhitungan masih berjalan, jadi mereka kena lalu. Yang ketiga menggambarkan bahawa manusia pada hari tersebut tidak seperti mana pada hari ini. Kita gambar orang yang beratur, mungkin kita beratur macam kita beratur dekat mall. Tiba-tiba ada offer orang beratur panjang kan. Bukan begitu beraturnya. Dan kita kena ingat juga di syurga nanti Da'i Nizal, kita akan kembali balik fizikal kita seperti mana Nabi Adam alaihi salam pertama kali jadikan, 60 hasta. Jadi mudah-mudahan kita dapat masuk mana-mana pintu syurga. Mudah-mudahan ya Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik penonton, kepada anda yang sedang sama ada melihat kita di ruangan Kaca TV ataupun yang sedang melihat kita melalui Facebook, ingin saya maklumkan kepada anda boleh buat panggilan kepada kami, iaitu talian bebas tol. Talian kami iaitu 1-800-88-1677, dan kita mohon jasa baik anda untuk kongsi Facebook live kami pada hari ini, iaitu Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak raikan pemanggil sulung kita yang pertama untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum, boleh dengar suara saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nizal dan juga Ustaz Datuk Farid Rawi Abdullah. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Selamat Hari Raya kepada Datuk dan Da'i pada pagi ini. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada Datuk dan Da'i. Jadi soalan saya begini Datuk. Sebagaimana Datuk dah jelaskan tadi mengenai ayat yang ke-73 tadi tu, ahli surga ya, semuanya mendapat nikmat yang tak terjangkau akal fikiran kita Datuk. Soalan saya, apakah contohnya Datuk dah dapat masuk surga? Bolehkah Datuk, contohnya Datuk seorang ustaz dan membantu rakan-rakan yang ustaz, tapi masih di dalam surga Datuk tak jumpa pun rakan-rakan, contohnya tu imam ke, ustaz ke, mufti ke, kadi ke, ataupun siapa-siapa yang bekerja di bahagian agama ini tak jumpa. Adakah boleh Datuk membantu rakan-rakan yang dah tak ada di dalam tu mencari untuk mengambil masuk bersama dengan Datuk di dalam syurga, kerana di dunia dulu sama dengan Datuk berdakwah dia di dunia tempoh hari. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid di atas soalan tadi. Saya ucap terima kasih atas sangka baik Tuan Haji Omar bahawa kita akan masuk syurga lah. Amin. Rasa terharu dan juga rasa tiba perasaan tu. Mudah-mudahan di bulan yang penuh kemuliaan ini pada 9 Zulhijjah doa kita semua mustajab.
takdir katalah kita masuk syurga, adakah kita boleh panggil kawan-kawan kita lain masuk syurga sekali dengan kita? Ada di sana beberapa riwayat, di antaranya riwayat dibawa yang saya baca daripada Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan ayat bahawa bagaimana dalam syurga itu syurga itu dilihat, katakanlah seseorang itu masuk syurga. Bila masuk syurga, dia dapati syurga ini semua ada. Semua ada. Buah-buahan, bidadari, istana, pakaian, semua ada. Syurga, sungai, semua ada. Tapi dia nak kawan. Kawan-kawan dia tak ada. Biasalah hidup orang lelaki ni atau hidup manusia ni kan dia nak berkawan. Saya berkawan dengan si Fulan bin si Fulan, saya kawan dengan Da'i Nizal, saya kawan dengan Tuan Haji Ahmad Noor, dan saya berkawan dengan ramai lagi kawan-kawan saya di luar sana masa sekolah rendah, sekolah menengah, di peringkat universiti, tempat kerja. Kita kawan-kawan selalu lepak, minum. Kita happy ada kawan. Kalau ada benda kita akan mengadu. Bila kata masuk syurga, kita nak juga kawan-kawan kita ada. Yang semua ada, tapi kawan-kawan tak ada. Rasa macam apa? Wahai Tuhan, syurga ini nampak tak berapa sempurna. Allah tanya, kenapa engkau kata demikian? Kenapa engkau rasa syurga ini tidak sempurna? Tidak sempurna kerana kawan-kawan saya tak ada. Jadi demi menyempurnakan keindahan syurga ataupun demi menyempurnakan syurga ini satu yang sempurna. Demi membawa kesempurnaan pada syurga ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan cari kawan-kawan saya, akan cari kawan-kawan Da'i Nizal, akan cari kawan-kawan Haji Umar. Allah akan cari, takdir katalah la samahallah, ya, mudah-mudahan Allah jauhkan. Takdir katalah kawan kita itu dalam neraka, maka dia dapat syafaat, dikeluarkan daripada neraka semata-mata untuk menyempurnakan kesempurnaan syurga dan demi untuk melengkapkan kenikmatan yang dikecapi oleh seorang ahli syurga. Jadi Masya Allah, masih lagi berpeluang. Sebab itu ada kawan-kawan kadang pesan, Da'i perasan tak? Kadang orang pesan, Ustaz cari saya ya kat syurga, kalau saya tak ada cari saya Ustaz, Ustaz cari saya Ustaz. Dia kata pesan macam tu, kita rasa ya Allah, semoga dengan pesan-pesan tersebut saya berusaha untuk masuk syurga, berusaha untuk dapat syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hatta yataghammadani Allah, sehinggalah Tuhan merestui dan membenarkan saya menjadi ahli syurga. Amalan itu belum tentu akan bawa kita ke syurga, melainkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang Allah Subhanahu wa taala sayang semua, mudah-mudahan amal ukhuwah dapat membantu kita semua berkumpul dan bersatu di sana. Mudah-mudahan insya-Allah Ustaz dan juga penonton, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Kemuncak nikmat Al-Quran bersama menanti anda. Ni'mal ajrul amilin, maka itu adalah sebaik-baik nikmat pemberian kepada orang yang beramal. Penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita mulakan kita katakan discussion, perbincangan ilmiah kita untuk topik tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dengan pemanggil kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Dr. Rabi, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Sadeh daripada Skudai. Ya, Haji. Ya, Tuan Haji. Saya. Silakan. Saya nak baca Ustaz, tapi saya nak belajar sebenarnya, saya tak tahu. Tolong komen, kalau salah tolong betulkan Ustaz ya. Dan boleh Ustaz, Ji. Saya memang tak pernah baca Ustaz, jadi kali ini akhir ni saya tengok seronoklah Ustaz, ceramah tadi pun seronok. Okey Ustaz ya. Silakan Tuan Haji.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Tukinun. Tuan Haji. Saya minta tolong penerbit keluarkan paparkan ayat boleh ke? Okey, boleh. okey. Kita minta tolong paparkan ayat 73. Okay, terima kasih banyak-banyak. Tu Haji dah macam panel tanyalah ustaz sekarang ni. Silakan baca tu Haji. Ya, silakan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati rumada hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Salamun alaikum bitum fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعهده بالذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبعوا من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Allahul azim. Ustaz. Terima kasih Haji Tukinun atas bacaan sebentar tadi. Masya Allah. Saya rasa letih tu nak baca, nak bagi maksud ialah dia papar pada skrin ayat. Nak tengok lagi, nak baca lagi, nak taranum lagi, taranum lagi. Apapun Haji Tukinun, saya rasa ada perkara-perkara mustahak Haji Tukinun perlu beri perhatian dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Saya yakin kalau bukan dalam live ni, bacaan mungkin lebih baik daripada live ni, sebab ada perkara-perkara yang saya fikir ada kesalahan-kesalahan yang nampak major correction kata orang tu. Nampak kesalahan yang agak besar. Contohnya bila tertukar huruf Zumarah, Haji baca lain, sama juga dengan Nasya baca Nisa. Ini semua kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu kepada ketelitian. Biasalah kalau kita nak baca pun, kita macam saya nak baca pun, ayat-ayat ni saya akan ulang kaji beberapa kali. Mungkin Haji Tukinun tak sempat nak ulang kaji.
Apapun, terima kasih Ji. Mungkin boleh semak juga bacaan dengan guru-guru Quran yang lain, dan juga surah-surah ni biasa kita boleh cari dekat YouTube, bacaan-bacaan ni, dan juga kita ada apps Al-Quran, kita boleh download, kita boleh dengar surah-surah bacaan, jadi kita ikut selalu. Saya berharap Haji Tokinun diberi kesihatan, keafiatan, terus mendampingi Al-Quran dan juga diberkati hidup hendaknya. Terima kasih Tuan Haji. Mudah-mudahan. Amin, amin. Allahumma ya amin. Dan pesanan tu kepada semua, termasuklah diri saya juga, untuk kita tambah baik kualiti bacaan Al-Quran kita. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada saudari Khawna Al-Azwar. Merujuk kepada ayat yang ke-74. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, serta kami dibenarkan pergi ke mana sahaja yang kami kehendaki. Persoalannya, siapakah kami yang dimaksudkan seperti ayat berikut? Kita mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih kepada Khawna Al-Azwar. Siapakah kami dalam ayat yang dimaksudkan ini? Kami dalam ayat ini ialah ahli syurga. Kami itu adalah ahli syurga. Ahli syurga, bila mereka masuk dalam syurga, ramai-ramai masing-masing, tak adalah seorang memuji yang lain semua senyap. Dia akan serentak keluar, kan, puji-pujian, kan. Terima kasih Allah, kami ini kau telah berikan janji kau telah tunaikan janji. Jadi kami maksudnya adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka dapat balasan syurga. Dalam syurga mereka akan bercakap secara serentak, dan juga walaupun seorang yang bercakap tetapi memandangkan dia adalah ramai. Sama macam bila saya baca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya baca, hanya engkau lah kami, hanya saja engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Walaupun satu kami itu mewakili kaum muslimin yang lain, jadi kami itu dah jadi doa. Terima kasih kepada Khawna di atas soalan sebentar tadi. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang telah diberikan. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu soalan Facebook. InsyaAllah, maafkan saya, kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Iyat sini, Nohayati Ismail. Kali ni Kak Iyat buat panggilan dari Perak. Oh, dari Perak, Masya Allah. Bukan daripada Rawang ya Kak? Kak Iyat sampai kampung semalam. Oh, dah sampai. Okey, silakan soalannya. Silakan Kak Iyat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Kak. Masya Allah Ustaz, kalau tengok Ustaz bagi tadabbur dalam rancangan TV3, terlebih dulu Kak Iyat nak ucapkan terima kasih pada TV3 bila buat cara macam ni. Maknanya kita ulas dari ayat ke-73 sampai 75. Jadi bila kita dengar keseluruhan tu, kita akan faham. Sebab kalau dulu kadang kita tak sempat habis, dah tamat siaran kan. Jadi Kak Iyat nak ucapkan tahniah jugalah pada TV3. Soalan Kak Iyat Ustaz, Kak Iyat nak tanya tentang kita wanita boleh pilih setelah kita ikut 4, kita boleh pilih mana-mana pintu yang kita nak. Jadi Kak Iyat nak minta Ustaz ulas sikit macam mana keadaan masa tu. Dan lagi satu, dalam ayat 75 Kak Iyat tengok ada tulis arasi. Adakah arasi tu yang selalu diperdebatkan tentang Allah di arash? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz, insyaAllah. Terima kasih kepada Kak Iyat. Walaupun daripada Perak, Kak Iyat balik kampung, tapi konsisten. Kak Iyat tak mau ketinggalan pengajian. Ini salah contoh anak murid. Tanyalah Ustaz. Saya ramai lagi yang seperti Kak Iyat. Jadi apapun, terima kasih atas semangat Kak Iyat tadi. Mengenai pintu syurga ataupun bagaimana pintu-pintu syurga untuk perempuan, lebih kurang begitulah ya Kak Da'i Nizal. Jadi untuk orang perempuan disebut ada 4 pintu, tak juga 4 pintu. Kalau di sisi Allah ni Kak Iyat dan juga para ibu, dan ini khusus untuk orang perempuan, di sisi Allah, Allah tidak membezakan antara lelaki dengan perempuan. Allah melihat kita sebagai hamba dia. La farqa bainar rajuli wal mar'ati. Tiada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Cuma di dunia ini kita cuba mengklasifikasikan dan cuba memberatkan sebahagian dan juga meringankan sebahagian, ataupun
ataupun melihat kelebihan pada sebahagian jantina dan kelemahan pada sebahagian jantina. Islam kalau lihat keseluruhan Al-Quran, Islam tidak pernah pun mendiskriminasi mana-mana gender dalam Al-Quran, sama lelaki maupun perempuan. Begitu juga dekat akhirat. Kalau saya boleh masuk pintu syurga yang namanya Babur Rayyan, Kak pun boleh masuk. Kalau saya boleh masuk pintu jihad, Kak pun boleh masuk. Orang perempuan boleh masuk. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lelaki dan perempuan, balasan syurga neraka adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada 4, barangkali kita selalu diberitahu bahawa taat pada suami dapat syurga demikian. Jadi betul lah tu taat pada suami. Dan begitu juga suami pun akan dapat syurga kalau dia berbuat baik pada isteri dan juga melunaskan tanggungjawab dia sebagai suami. Jangan pula suami ni ingat taat, kalau isteri nak masuk syurga kena taat pada dia, sedangkan dia sendiri tak gagal untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Itu yang pertama. Soalan kedua berkaitan dengan arash. Kak Ayat tanya, adakah arash dalam ayat ini adalah arash yang sama diperdebatkan oleh ramai di luar sana? Sebenarnya kita je nak berdebat. Ulama-ulama dah bincang benda tu dah selesai. Cuma kita ni suka cari topik-topik untuk diperdebatkan. Saya pun tak tahu ke mana kita nak bawa masyarakat. Perkara yang sudah habis tu sudah habis, dan perkara-perkara yang gaib ini kita diwajibkan untuk beriman, terima dan beriman tanpa membincangkan lebih panjang lebar. Bincang panjang lebar, hudahnya penghujung kita sudah tidak tentu arah. Arash Allah Subhanahu wa taala adalah mengikut selayaknya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut ayat kursi, kursiyus samawati wal ard, maksudnya singgahsana ataupun kursi yang menjadi satu perdebatan juga lebih luas daripada langit dan seisinya, tak terjangkau akal manusia. Arash Tuhan atas air, wa kana arsyuhu 'alal ma', di atas air. Macam mana kita nak gambarkan? Jadi perkara ini adalah sesuatu yang perlu kita beriman bahawa Tuhan ada arash, ada singgasana dia yang tersendiri dengan dimiliki kekuasaan dan juga hak dia yang tersendiri, menggambarkan akan keesaan Allah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita semua beriman para malaikat tawaf berkeliling di keliling arash Tuhan. Wa yahmiluna arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Begitu juga kanan ada 8 malaikat yang memikul arash Tuhan. Dan pelbagai perbincangan dan juga perbahasan berlegar dalam persoalan berkaitan dengan arash. Kita tak pergi deep, kita tak bincang sampai kita jadi tak dapat kesimpulan. Kita beriman adanya arash Tuhan yang dimiliki oleh Allah mengikut kelayakan yang sewajarnya bagi Rabbul Jalil. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya daripada saudari Nur Asikin, merujuk kepada ayat 74. Saya selain mereka dapat memasuki syurga Allah, apakah lagi nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka dan Allah taala menepati janji itu? Kita mohon pencerahan Ustaz. Ya. Kalau ikutkan Puan Syikin dan juga para penonton, bukan ini saja yang dinamakan sebagai nikmat dalam syurga. Yang biasa kita sebut apa? Bidadari dalam syurga, kemudian sungai dalam syurga, buah-buahan dalam syurga. Takkan ini aja Ustaz, banyak lagi yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan dalam bentuk nikmat yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Kalau satu-satu kita nak sebut memang habis masa. Contohnya kalau ambil nikmat buah-buahan dalam syurga. Kita pernah makan buah dalam dunia, tapi kita tak pernah rasa lagi buah di akhirat macam mana. Rasa sedap buah di dunia ini sampai ke lidah. Mengikut riwayat, sedapnya buah-buahan di syurga ini sampai ke hujung jari. Macam mana imagine benda tu? Kan susah nak di-imagine. Dan ahli syurga kata, kullama ruziqu min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Bila datang pisang, dia kata, bukan dekat dunia kami makan pisang juga ke? Kenapa masuk syurga makan pisang? Tak try dulu pisang syurga. Sama atau tidak dekat pisang di dunia ni? Mesti tak sama. Jadi nikmat. Kalau di syurga saya nak makan anggur, saya kena minta. Kata Da'i Nizal, besok datang sebelum tanyalah Ustaz, singgah dulu, ataupun lepas tanyalah Ustaz tu, tolong belikan Ustaz anggur. Teringin sangat makan anggur. Saya kena minta. Tapi dalam syurga terlintas saja. Lama tak makan anggur dah datang lah. Baru terlintas anggur. Sampai dah anggur.
Apa lagi nak dalam itu nikmat dalam syurga. Banyak lagi nikmat-nikmat yang ada dalam syurga syikin yang kita akan sama-sama lihat bila kita masuk nanti. InsyaAllah Amin. bersama-sama kita kecapi. Oleh itu jagalah amal ibadah kita khususnya bersama dengan Al-Quran. Baik, kita nak kembali selepas ini penonton terus kekal setia berzikir terlebih dahulu. Penonton tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Seluruh Malaysia pagi ini berapa ramai matanya mempunyai rezeki untuk melihat ayat suci Al-Quranul Karim. Kita renungkan. Baik, untuk pagi ini kita teruskan dengan topik perbincangan kita Al-Quran Surah Az-Zumar. Kita telah pun tadabbur ayat 73, 74 dan 75. Sekarang ini kita nak ambil soalan seterusnya daripada saudara Jai, soalan Facebook kita insya-Allah. Merujuk kepada ayat 75 yang bermaksud, dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arash bertasbih sambil memuji Tuhannya. Apakah maksud berlingkar di sekeliling Arash dan bertasbih? Bukankah di akhirat nanti tiada lagi amal ibadat? Kita mohon pencerahan, silakan. Ya, terima kasih kepada Jai atas soalan tadi. Very good question bagi saya. Soalan sangat bagus. Pertama sekali, bukankah ini sudah akhirat? Di akhirat itu ada lagi keamalan. Itulah di antara yang digambarkan oleh menurut Imam Ibn Atiyah dan juga Al-Tha'labi, bahawa tasbih itu adalah tanda syukur para malaikat dan juga gambaran kegembiraan para malaikat kerana sudah selesai tugas dan juga amanah yang dipikulkan kepada mereka. Jadi soalan itu bahawa adakah mereka beramal lagi sedangkan kiamat sudah habis? Tak, dia adalah gambaran. Allah gambarkan bagaimana para malaikat akan bergembira kerana sudah melaksanakan tugas mereka sebagai malaikat yang dipertanggungjawabkan dengan tugas-tugas tertentu. Jadi mereka ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bermula dengan Alhamdulillah, berakhir juga dengan Alhamdulillah. Kejap lagi kita habis apa saja? Alhamdulillah. Kita nak Alhamdulillah. Jadi para malaikat sudah selesai tugas mereka, mereka pun ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang telah diberikan. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah untuk pagi ini daripada saudara Ainuddin Ihsan. Soalannya, apakah maksud dihakimi kepada malaikat-malaikat tersebut? Atas perbuatan apakah mereka dihakimi? Adakah di hari akhirat nanti malaikat juga akan dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana Ustaz? Ya, ayat ini dia tidak merujuk kepada malaikat dihakimi. Yang dihakimi itu adalah orang yang masuk syurga tadi. So Allah nak gambarkan keadilan dia bahawa wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, serta mereka dihakimi dengan adil dan masing-masing bersyukur dengan keputusan itu dengan mengucapkan segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi para malaikat bertasbih memuji Allah. Bila kata Alhamdulillah itu adalah daripada penghuni syurga. Tadi awal ayat 74, ahli syurga masuk syurga telah pun menyebut Alhamdulillah wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Itu bila masuk melihat segala macam nikmat. Yang keduanya adalah ucapan Alhamdulillah bila Tuhan beri mereka keputusan seadil-adilnya. Jadi no more bantahan, tiada lagi bantahan, tiada lagi trial, tidak ada lagi rayuan. Jadi Tuhan dah buat satu keputusan mu'tamad wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita lihat ayat 70 bagaimana Allah ayat 69 bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la
la yuzlamun. Ayat ke-69. Allah gambarkan bagaimana manusia mendapat satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka dibangkitkan di akhirat dan mereka melihat bumi itu dengan akhirat itu dengan cahaya Tuhan dan diletakkan catatan-catatan masing-masing untuk mendapat balasan. So yang mengucapkan Alhamdulillah ini adalah mereka yang telah masuk syurga dan melihat nikmat dan juga mengecapi nikmat, dan itu adalah gambaran keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang lebih adil dalam menetapkan kutuman siapa lagi lebih adil wahai Dai Nizal dalam menetapkan sesuatu ketetapan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton perbanyakkan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk berikan kepada kami, kepada penonton Tanyalah Ustaz, 3 pengajaran ayat ringkas. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada para penonton. Terima kasih saya ucapkan syabas dan tahniah kerana saudara dan saudari telah bergraduasi secara rasminya daripada surah Az-Zumar, satu surah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazim membacanya. Baginda melazimi surah ini sebagai surah yang baginda akan baca selain daripada Mulk, Sajadah dan surah-surah yang lain. Pastinya ada keistimewaan, pastinya ada kelebihan pada surah ini. Di antara kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di akhirat nanti kita akan bergerak berombongan. Rombongan mana kita nak pilih, kita pilih daripada sekarang dan tetapkanlah biarlah rombongan itu rombongan yang membahagiakan, membawa kita ke dalam syurga. Keduanya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana akhirat ini akan ada kebangkitan dan juga pembalasan dan akan dikembalikan buku catatan bagi manusia supaya manusia dapat lihat apa ada di dalamnya supaya manusia tidak lagi pertikaikan ketetapan Allah. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa syurga itu adalah nikmatnya sangat luas dan akhirat itu adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, berusahalah sungguh-sungguh mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah Al-Quran, lihatlah dengan mata hati akan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran supaya kita menjadi seorang muslim yang baik, menjadi warga yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi isteri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi masyarakat yang baik, sekaligus akan mengangkat lagi martabat umat Islam ini di persada antarabangsa persada yang lebih baik. Itu di antara pengajaran yang boleh kita kongsikan Dai Nizal. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Pada esok hari insya-Allah kami bawakan kepada anda istimewa Aidil Adha. Tanyalah Ustaz, topik setelah haji bagaimana. Saya ulang, Tanyalah Ustaz istimewa untuk Aidil Adha, topik setelah haji bagaimana. Mudah-mudahan pengajaran ayat yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita tutup dahulu, kita tangguh majlis ilmu pengajian Al-Quran kita untuk pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita tangguh terlebih dahulu pengajian ilmu Al-Quran kita pada minggu hadapan, dan minggu hadapan kita akan memasuki surah yang baru. Nak tahu apakah surah tersebut? Terus kekal setia bersama dengan kami. Sekian daripada saya Dai Nizal dan juga panel undangan kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Terus kekal setia, cinta dan sayang pada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.